Saya rasa kita boleh terus menghubungi Encik Sulong Ismail, iaitu pengerusi Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kawasan Marang Terengganu untuk melihat apakah langkah-langkah yang dilakukan pada ketika ini untuk memastikan ialah bekalan itu ada. Assalamualaikum, Encik Sulong. Waalaikumsalam. Terima kasih meluangkan masa. Baik, Cik Sulong, ni hangat kita berbincang pagi ini kan dalam musim tengkujuh ni, monsun timur laut. Apakah keadaan semasa di sana? Cukup ke tidak bekalan ikan tak boleh turun ke laut kan? Bagaimana, Cik Ismail, Encik Sulong? Ya, terima kasih kepada Anda dan juga TV3 untuk makluman kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami nelayan di Pantai Timur ni akan mengalami musim tengkujuh yang tak lama lagi, tetapi nelayan-nelayan di sini tetap juga bekerja di dalam musim tengkujuh ni, tetap juga turun ke laut yang mempunyai bagi yang mempunyai bot-bot yang bersaiz besar. InsyaAllah bekalan ikan kepada nelayan di negeri Terengganu amnya dan seluruh Malaysia akan kekal seperti biasa. Jadi kita pun tahu sumber ikan ni kebanyakannya datang dari sebelah Pantai Timur kan. Jadi seperti mana yang Cik Sulong katakan tadi, kita sebagai pengguna yang suka makan ikan ni tak perlu untuk kita rasa gusar, risau. Tapi kan saya nak tanyalah, sebagai pekerjaan nelayan ini, kalau gila kita sebagai pengguna kita tak tahu, mungkin kita nak tanya kepada Cik Sulong lah kan. Kebiasaannya kalau musim tengkujuh ni, nelayan ni tak boleh ke laut ni berapa lama tempoh masa? Macam tadi kalau bobot yang besar boleh, tapi untuk bobot yang kecil ni, untuk mereka tidak boleh ke laut ni, berapa lama yang mereka harus hold untuk pergi ke laut ni, Cik Sulong? Biasanya bagi bot-bot kecil dia dah masa 2 bulan dia tak turun ke laut. Kerja rutinnya hanyalah berjahit pukat ataupun kerja-kerja kontrak. Kerja-kerja kontrak seperti contoh membuat rumah di darat, yang macam tu je lah. Tapi untuk bekalan ikan setahu saya, Marang dan juga daerah Marang dan juga Kuala Terengganu, kita mempunyai bot yang boleh beroperasi di musim tengkujuh sebanyak 20 buah bot. Okey. Itu untuk daerah Marang dan Kuala Terengganu saja. Tidak termasuk Kemaman dan juga Besut dan juga Dungun. Jadi insya-Allah 20 buah bot ni insya-Allah akan dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 20 tan metrik ikan untuk bekalan setiap hari kepada pengguna-pengguna. Inilah dia komitmennya dan juga risiko yang besar juga dihadapi oleh para penelayan di sana menggunakan 20 bot yang khususnya ada untuk musim tengkujuh ini. Baik, Encik Sulong, daripada visual atau gambar-gambar video yang dihantar oleh Encik Sulong sendiri, ini adalah antara tangkapan ikan semalam, pagi, petang, malam dan pagi ini ya. Dan setakat ini bekalan masih banyak lagi, tapi adakah terdapatnya perancangan untuk membuat lebih banyak lagi ikan sejuk beku ke untuk disalurkan kepada seluruh Malaysia ke bagaimana, Cik Sulong? Ikan ni tidak kita boleh skor tiap-tiap hari, tapi insya-Allah benda ni akan cukup. Sebabnya kita di Persatuan Nelayan Negeri dan juga Persatuan Nelayan Kawasan Besut, dia ada ikan sejuk beku untuk membekal kepada pengguna apabila ikan-ikan segar ni terputus bekalan. Tapi saya rasa benda ni tidak akan terputuslah bekalan ikan untuk ikan segar. Itu antara inisiatif lah yang dibuat oleh Persatuan Nelayan dekat sana. Kita buat ikan sejuk buku dan sebagainya. Bagaimana pula dalam pada kita nak memberikan stok kepada peminat penggemar-penggemar ikan ni, mereka ni yang mana nelayan ni ada melakukan sistem ternakan dalam sangkar ni pula, Cik Sulong, bagaimana tentang perkara itu? Ikan ternakan dalam sangkar ni dia lebih kepada ikan air payau, seperti contohnya ikan biakap, ikan jenahak, ikan-ikan yang macam tu. Dan juga ikan air tawar, contoh seperti ikan tilapia. Dan juga dia mampu memberikan sumber protein kepada seluruh rakyat Malaysia yang berminat untuk memakan ikan-ikan tersebut. Baik.
Baik. Itu antara alternatif yang bagus lah juga kan untuk memastikan keperluan itu. Encik Sulong, bagaimana Encik Sulong sebagai pengerusi lembaga pengarah persatuan ni kan memastikan kesiapsiagaan para nelayan supaya setiap satunya bersedia menghadapi perubahan cuaca dan tidak patah semangat lah untuk meneruskan kata perjuangan mereka di laut ini yang terpaksa berhenti seketika. Bagaimana nak menaikkan semangat mereka ni? Tak adalah, kita hanya biasa. Kebanyakannya nelayan ni biasalah hati kental. Semangat ni mesti kuat. Semangat tu kuat kan. Berbincang masa tidak turun ke laut tu, kita berbincang ramai-ramai, memberi motivasi dan juga semangat sebagai untuk mengharungi laut di musim tengkujuh ni. Contoh saya sendiri pun turun ke laut juga. Hari ni tak turun Hari ni tak turun. Hujan ke kat sana? Alhamdulillah hari ni cuaca terang. Sebab ada 2-3 hari lagi angin ada kuatlah sikit. Okey, macam contoh persatuan nelayan, adakah macam kita di Malaysia hari ni, kita sentiasa nasihatkan kepada penonton supaya lihat keadaan cuaca dekat map Malaysia. Jadi pihak nelayan pula ada tak macam tengok keadaan cuaca untuk nak pergi ke laut ataupun memang betul. Kami di Persatuan Nelayan akan berhubung kepada nelayan dan beri nasihat dan juga maklumat mengenai keadaan cuaca semasa dan juga yang akan datang lah. Jadi semua nelayan ni saya memang selalu nasihatkan dia orang pergi musim tengkujuh ni, pergi bergerak turun ke laut tu secara berkumpulan. Untuk mengelakkan sesuatu bencana tu, apabila sesuatu bencana berlaku, kita mudah untuk mengambil tindakan lah. Baik, Cik Sulong, mewakili persatuan ini, adakah terdapatnya apa-apa jenis bantuan yang diperlukan ataupun sokongan daripada apa sudut pun untuk membantu para nelayan mengharungi musim ini dan juga sentiasa bersiap sedia dengan perkakasan, dengan bot yang sepatutnya untuk musim tengkujuh ataupun selepasnya? Ada apa-apa bantuan yang diperlukan? Kalau nak cakap bantuan tu memang banyak lah. Tapi kita mengharapkan kerajaan memberi fokus kepada industri ini. Sebabnya industri perikanan ini bukan sebuah protein daripada seluruh rakyat Malaysia. Bantuan tu saya harapkan kementerian meneliti secara terperinci kepada nelayan-nelayan yang memerlukan bantuannya. Baik. Okey, baik. Dengan itu saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Sulong Ismail di atas masa yang diberikan bagi memberikan pencerahan kepada kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey.